Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, setelah lama kita tak bertemu. Ini merupakan malam yang pertama setelah yang terakhir seingat saya di surau ni bulan 4. Ni bulan 11 baru kita sambung. Dan ini merupakan kuliah yang pertama saya selepas bulan 4 hari tu ni. Seluruh kawasan ni hanya mula sekali. Saya, tuan-tuan, bulan puasa hari tu saya kena uji dengan GERD dan anxiety. Baru saya tahu perik dia macam mana. Dulu saya tak tahu. Kita tengok kat TV rupa lawak orang kata kan. Bila kita kena baru kita tahu dia punya rasa. Dia jadi bertaigu, pening, melayang, beri takut dekat orang. Jadi ni malam pertama saya lah. Mudah-mudahan tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan saya, insya-Allah. Maka kita nak sambung. Cuma malam ni, tuan-tuan, saya minta izin dekat tuan-tuan, kita buat sampai isyak noh. Sampai waktu isyak. Pasal saya ada tetamu di rumah. Kebetulan pula betul-betul saya nak keluar tadi, dia baru sampai. Tetamu pula Pak Menakan yang dah tak jumpa setahun dah. Rasa macam sayang pula kan. Tak apalah. Malam ni kita perhabis perang ni. Jadi kita nak mula terus muka surat 101. Muka surat 101 perang 1973, insya-Allah. Kita dah cover sebelum ni perang tu 1967. No? Kita dah bincang sebelum tu beberapa perang dan perang tahun 1967. Lepas tu yang merupakan tamparan yang hebat kepada pasukan Islam. Ni kita nak masuk kepada perang seterusnya tahun 1963 ni, 1973 ni, satu perang yang disebut dengan nama, ada dua nama lah. Satu panggil perang Yom Kippur, satu panggil perang Ramadan. Perang inilah merujuk kepada perang 1973. Bila kita sebut tentang 1973 ini, kita dah melewati ada satu tahun itu. Okay, sebelumnya kita bincang perang 1967 yang kita kenal juga tu. Lepas tu 1970, masa 1970 Jamal Abdul Nasir meninggal dunia. Jamal Abdul Nasir meninggal dunia tu 1970, sakit jantung. Kemudian pengganti dia lah Anwar Sadat ni lah yang naik. Okey. Jamal Abdul Nasir, seperti mana yang telah kita bincang sebelum ni, dia satu orang lelaki yang dia memang true politician lah. Kita boleh kata macam tu lah. Dia bijak berpolitik. Dia banyak sumbangan kepada Islam. Dia hero Islam. Dan juga ada beberapa kekurangan dia, kita tak nafikan. Seperti mana telah kita persetujui bersama, setiap manusia itu dia ada hitam dan putih dia. Mana boleh dia itu semua baik, dia tidak ada kekurangan langsung. Mana ada dia itu semua kekurangan dan kezaliman sampai tidak ada kebaikan langsung. Hatta siapapun pemimpin itu. Qadhi Iyad pernah berdoa mengatakan, pernah menyebutkan dalam ucapan yang terkenal, dia mengatakan, kalaulah aku ada satu kuota, satu portion of doa, yang mana kuota doa itu confirm Allah akan makbul, maka aku tidak akan gunakan kuota itu untuk mendoakan kebaikan aku sendiri. Kerana kalau aku doakan kebaikan aku sendiri, maka kebaikan itu hanya berlegar dalam tubuhku saja. Tetapi aku akan doakan kebaikan itu untuk pemimpin. Kerana bila mana pemimpin itu baik, maka baiklah dia, baiklah rakyat dan baiklah negara, dia kata. Ni musim pilihan raya, apa nama ni, Melaka pula ni. Tak tahulah, tuan-tuan, politik begitulah mereka. Pilih-pilih. 1970 Jamal Abdul Nasir meninggal dunia, maka pengganti dia ataupun timbalan dia Anwar Sadat naik. Anwar Sadat berhadapan dengan satu dilema di mana orang sayang dekat Jamal Abdul Nasir di Mesir ni cukup kuat. Jamal Abdul Nasir pernah letak jawatan, kita bincang tak hari tu. Jamal Abdul Nasir pernah letak jawatan selepas perang tahun 67. Kemudian rakyat nak dia naik balik. Kita dah bincang kan yang dia sebenarnya itu, penganalisis sejarah mengatakan bukan dia nak letak sangat, tapi itu antara dia punya strategi jugalah. Yang dia dapat create sentiment of sympathy. Orang akan mula rasa macam kami nak lagi, kami sayang kamu, janganlah macam tu kan. Maka dia naik balik, tapi dia meninggal dunia. Bila Anwar Sadat naik, dia berhadapan dengan satu dilema di mana rakyat nak tengok awak boleh tak mengimbangi populariti Jamal Abdul Nasir. Jadi he need to do something. Dia perlu buat sesuatu untuk meletakkan nama dia. Kalau bukan paling tinggi, lebih tinggi pun, sebaris pun jadilah. Sebab terlalu tinggi benchmark yang ditinggalkan oleh Jamal Abdul Nasir. Saya ulang, bukan kita nak kata dia bagus sangat, tetapi
nama dia begitulah zaman itu. Perjuangan dia itu menyebabkan nama dia begitu masyhur, dia popular dalam kalangan masyarakat Mesir ketika itu, meskipun dia ada musuh dia juga. Jadi dia perlu buat sesuatu. Masa ni tuan-tuan, Anwar Sadat dia ada seorang pesaing dia, musuh politik dia, ketua belah pembangkang ni, parti yang pro sosialis komunis ni, sosialis ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ali Sabri. Ali Sabri ini kira bila mana depa ni ada pengaruh sosialis, maka di belakang mereka ada Soviet. Masa tu Rusia. Di belakang mereka. Tuan-tuan kalau baca sejarah Afghanistan pun begitulah. Begitulah lebih kurang. Baik. Maka dia terperangkap di tengah-tengah Anwar Sadat ni. Apa yang dia nak buat? Soviet by any time dia ready untuk support negara yang nak bertempur dengan Amerika, sebab nak uji senjata dan sebagainya. Ini di sudut blok dan geopolitik lah. Orang di sudut agama, orang mungkin akan kata Rusia dengan Amerika ni berlakon. Boleh jadi, kita tak nafi. Tapi kita berbincang di sudut atas retah kajiannya begitulah. Blok ini dia tak ngam lah orang kata. Bahkan ada hadis sahih Muslim Nabi sebut menjelang akhir zaman ataupun tidak akan berlaku kiamat, la taqumu sa'ah hatta taqtatilain fi'atain azimatain da'autuhuma wahidah. Tidak akan, ini hadis sahih Muslim, tidak akan berlaku kiamat sehingga akan dua kelompok besar, dua kerajaan besar akan berperang dan yakunu bainahuma, berlaku antara keduanya itu muqtalatun azimatun, pertempuran yang sangat besar. Sebab dia ni dua kelompok yang besar yang bila mereka lawan berlaku perang yang sangat besar, dan kata Nabi da'autuhuma wahidah, kedua-duanya itu menyeru kepada benda yang sama. Kalau kita nak apply hadis sahih Muslim ini ke dalam geopolitik, dua buah kelompok yang paling besar, kalau di sudut ranking ketenteraan, Islam tak duduk nombor 1 dan nombor 2. Nyara Islam paling tinggi siapa kita? Pakistan ke Turki? Saya pun tak pasti. Tapi kalau ranking dunia ni, tentera ni nombor 1 Amerika lah. Nombor 2 ni ada kata Rusia, ada kata China. Tapi 1, 2 ni selalunya beriringan lah. 1 ni tak tergugat dah saya rasa ni. Rusia, China, dan ada beberapa negara yang dia bertukar-tukar lah. Tapi kalaulah pertempuran itu berlaku dan nak kena dengan hadis ini, kemungkinankah berlaku blok antara Rusia dengan Amerika dan menyebabkan berlaku perang yang besar? Sebab apa? Sebab Nabi kata da'autuhuma wahidah. Seruan mereka sama, kepercayaan mereka sama. Bermaksud perang yang Nabi maksudkan dalam hadis ini bukan perang Islam, bukan Islam ni. Kita akan perang juga dengan mereka nanti ni. Cuma maksud saya ni dalam hadis Nabi nak beritahu, mereka ni akan bertempur juga ni antara sama-sama mereka ni. Sama ada antara sesama Islam ataupun sesama negara besar yang bukan Islam. Okey, begitu. Dalam kaedah hadis kita kata tanzilul hadis ala waqi'. Kita nak pasangkan hadis dengan realiti. Dia ada discipline dia. Kita tak boleh confirm memang benda ni, tak boleh. Okay? Kita cuma boleh kata mengikut kajian sekarang, realiti sekarang, mungkin yang Nabi maksudkan itu yang ni. Kalau salah tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam hadis mujaddid, Nabi kata fi kulli mi'atin, setiap 100 tahun, mi'atin sana, pada setiap 100 tahun Allah akan bangunkan rajulun yujaddidu dinaha. Allah akan bangkitkan seorang mujaddid kan. Maka ulama akan bincang siapa mujaddid. Mujaddid pertama ulama setuju, ijma' kata Umar Abdul Aziz yang wafat 101 Hijrah. Mujaddid kedua ulama sebahagiannya bersetuju, kata Imam Asy-Syafi'i wafat 204. Lepas tu ketiga, 4, 5 sampai sekarang ni tak ada satu kesepakatan. Berbeza salah tak? Tak salah. Tak salah. Dia bukan satu orang kata apa, confirm kena orang tu tak. Begitulah. Hatta sampai bab Imam Mahdi pun ulama bincang. Hatta sampai bab Imam Mahdi pun ulama bincang. Mufti Qatar, nama dia Abdullah Mahmud Zaid. Abdullah Zaid Mahmud kan? Allah Mahmud Zaid. Mufti Qatar. Dia karang satu buku, nama dia La Mahdiyya Muntazar Ba'da Rusuli Muhammad Khairul Bashar. Mereka berpegang kepada Imam Mahdi tak ada. Ada perbincangan itu. Bermaksud itu biasa tuan-tuan. Bukan saya nak kempen yang tu. Cuma saya nak beritahu dalam dunia akademik perbincangan itu biasa. Cuma jangan hulu lah. Jangan kita perbincangan dengan sentimen. Macam sekarang ada isu tentang vaksin dan anti vaksin dan sebagainya. Selagi dia berpaksi pada perbincangan tentang akademik, tidak menuduh, tidak melabel, tidak merendahkan, saya rasa kita raikan. Jangan kata orang yang ambil itu dajjal ke, yang tak ambil itu dajjal ke.
Tak perlu bermain dengan sentimen begitu. Saya fikir orang Melayu kita ni, kita dah kena terkedepan dah, bercakap dengan laras hujah dan fakta. Baik, masuk 73. Nak berhenti awal, duk sembang bab lain dulu. Pi terih. Yom Kippur. Yom ni bahasa apa? Yahudi orang apa? Hebrew kah bahasa dia? Yom, bahasa Yahudi lah, senang amat, saya takut saya silap. Yom ni maksud dia apa? Hari. Sama macam bahasa Arab. Bahasa Arab Yaum, hari. Yaum, hari. Yom Kippur. Kippur ni satu perayaan depa. Perayaan penebusan darah macam tu. Tapi Kippur ni maksudnya tebus. Tuan-tuan tengok muka surat 101 tu, perang 1973 tu, yang tu di bawah sekali tu. Jadi kenapa dinisbahkan perang ni dengan nama perang Yom Kippur? Sebab hari pertama serangan itu di bulan Oktober adalah hari mereka sambut raya. Orang Yahudi sambut raya. Satu. Yang keduanya dipanggil juga dengan perang Ramadan sebab perang itu berlangsung dalam bulan Ramadan. Okey, baik. Berbalik kepada Anwar Sadat, masa ni saya baca sikit no. Selepas perang 67, negara Arab mengambil keputusan membina kembali angkatan bersenjatanya. Kali ini bukan bermatlamat membebaskan Palestin, tetapi untuk menghilangkan kesan pencerobohan. Mereka mula bersedia untuk menghadapi pertempuran yang akan datang. Objektif perang sebagaimana yang dijelaskan Sadat disimpulkan kepada 4 noktah. Yang pertama, memaksa Israel berperang dalam 2 arah. Sebab masa ni yang betul-betul leading nation ada 2. Yang kita bincang sebelum ni itu revolusi kesatuan Arab itu, Syria Mesir tu. Jadi Syria dan Mesir. Syria masa ni siapa? Hafiz al-Assad, bapa Bashar Assad tu. Hafiz al-Assad. Maka tuan-tuan, masa ni kesepakatan antara Syria dan Mesir, plan mereka adalah kita serang daripada 2 arah. Syria serang daripada arah Bukit Golan, Mesir daripada arah satu lagi, Sinai kalau tak silap saya. Jadi dia maksudnya dalam plan dia tu memaksa Israel kena pecah 2 grup, bertempur pada 2 arah. Satu strategi yang bijak. Okey. Yang kedua, mendatangkan kerugian yang tidak pernah dialami Israel. Israel rugi teruk dalam perang ni tuan-tuan. Tapi kita akan tengok lagi siapa yang rugi sebenarnya. Okey. Kemudian saya baca sampai 4 tu nah. Nombor 3, memaksa Israel untuk mengerah ketenteraannya selama mana yang boleh. Yang keempat, membangkitkan kerjasama Arab dengan menggunakan senjata mereka dalam peperangan seperti senjata minyak. Okey. Baik, dan ternyata tu satu lagi. Maka tuan-tuan, ketika mana Anwar Sadat sedang mencari-cari kat mana dia nak mula, nak meraih perhatian masyarakat Mesir kerana benchmark yang ditinggalkan oleh Jamal Abdel Nasser begitu tinggi, maka ketika itu rakyat Mesir semangat mereka untuk berperang mengusir Israel terlalu berkobar-kobar, terlalu kuat. Maka pemimpin yang melaksanakan apa yang dipersepakati oleh majoriti ataupun yang paling dicakapi, guna bahasa no, yang paling dicakapkan oleh majoriti, maka dia akan terkedepan. Dalam istilah kita kata populis. Tapi bukan saya kata Anwar Sadat ni populis, cuma saya nak kata dalam politik itu begitulah. Kadang-kadang walaupun kita tahu suara majoriti itu nampak macam popular, tapi benda ni akan mendatangkan kesan buruk kepada negara. Tapi sebab dia popular, pemimpin dia kena buat juga. Jadi nak cari pemimpin yang dia berani stand against benda yang popular, tetapi dia tahu benda tu akan menyelamatkan negara in future, susah dapat kan. Saya secara peribadi, ni peribadi saya mungkin salah, saya minta maaf dalam video dan dalam live. Saya merasakan sesebuah negara itu bila mana sesuatu dasar yang popular adalah dengan memberikan cash, itu adalah satu penanda aras bahawa negara itu sedang susah, rakyat negara itu sedang susah. Kalaulah dengan pemberian cash itu satu orang kata apa, satu perkara yang popular dalam kalangan pemimpin, maka menandakan rakyat itu susah. Sebab apa? Sebab apa yang tinggal pada mereka hanya mereka mengharapkan cash. Kita lah mereka tu kan. Tak kata kat orang, kita sendiri ni kadang-kadang kita pun Allah dapatlah kali ni bantuan berapa ratus nak dapat ni. Tapi dia akan pergi duit tu dia tak. Cuba kalau kita cakap kita lawan, orang akan marah kita lah. Cuma kalau kita fikir 2 kali, itu menandakan level sesebuah negara tu duduk takat mana tu. Bila rakyat dia memang mengharapkan cash, instead of mungkin mengharapkan peluang pekerjaan, mungkin dia akan katakan betul peluang pekerjaan, tapi kita memerlukan segera ni nak bayar bil hujung bulan ni, memerlukan segera ni pampers anak bulan ni, memang nak pakai cash sungguh. Reja-reja lah, tapi yang ni kita nak kalut sungguh nak pakai cash ni. Instead of mungkin yang dasar lebih popular adalah dasar nak dapat setiap rakyat wajib ada rumah satu dengan harga yang sangat murah dan tidak ada riba. Contohnya
Okey, tapi benda tu mungkin kerajaan buat, kalau dah buat bagus. Saya difahamkan Terengganu dah buat. Alhamdulillah, Penang pun banyak rumah, bukan banyak, ada beberapa buah rumah murah kan yang buat di Bertam, di apa nama ni, Desa Ara ada. Tapi benda tu dia tak berkembang dan dia tak popular dan dia tak menjadi satu kewajipan. Maka yang lebih popular adalah cash. Jadi saya fikir benda ni mungkin menjadi satu indikator tahap mana negara kita sekarang. Bila mana agenda memberi cash itu adalah agenda yang sangat popular. Saya minta maaf, dulunya Tun Dr. Mahathir mengatakan jangan ajak bagi duit dekat rakyat. Saya agak setuju masa tu, tapi saya simpan dalam hati. Saya takut orang kata saya ni sokong politik. Lepas tu bila dia naik, dia pun tak boleh lawan, dia pun bagi juga. Sebab apa? Pasal itu popular dah benda tu. Pemberian ini dah popular. Bukan saya kata jangan bagi sebab saya ada duit. Saya bukan orang ada duit tuan-tuan. Saya pun baru kerja kan, gaji pun baru takat berapa. Tapi bila saya fikir, saya nampak yalah, bagi tu bagus. Maksud saya, kalaulah pemberian itu menjadi satu titik tolak seorang pemimpin itu baik atau tidak dengan memberi cash, maka itu satu petanda yang negara itu rakyat dia sedang susah. Seolah-olah macam kita ni memang duk mengharapkan duit saja, nak cash kan. Bila belanjawan kita duk bincang berapa ringgit nak dapat, berapa ringgit. Kita sudah tidak membincangkan agenda yang lebih besar tentang dasar perumahan, tentang banyak benda yang lain. Jadi, tak tahulah, saya fikir macam tu. Okey. Jadi begitulah Anwar Sadat pun dia kena buat benda yang popular. Dan yang popular masa tu ialah kita kena, orang muda kita repeat lah. Kita dah kena kalah pada tahun 67. Okey. Maka kita kena repeat balik. Maka dia berpakat dengan Syria untuk menyerang Israel. Cuma pakatan kali ini lebih kuat, kita tak nafikan. Dan masa ini Jordan setia, sebab sebelumnya Jordan perang juga kan. Cuma Raja Hussein ada sedikit keraguan padanya. Yang ini saya dapat dalam buku Perang Arab Israel Ustaz Syahrudin Abdullah. Dia dapat satu klip mengatakan Raja Hussein Jordan masa ni dia pergi jumpa dengan Israel. Jadi saya sebut nama buku dengan nama penulis sebab kalau salah minta maaf lah, saya sebut rujukan saya. Mungkin dia salah, tapi dia pun umai satu klip, satu bukti lah dalam rujukan mereka itu. Jordan rakyatnya menentang Israel, tetapi Raja Hussein tu sendiri dia bukan bela, tetapi dia takut. Pasal Jordan antara yang kena teruk masa tahun 67 tu, kena tempiah teruk. Tebing barat apa jadi kan. Maka Raja Hussein pi bagi tahu dekat Israel tentang perancangan Syria dan Mesir. Bahkan ejen Mossad, Mossad ni tuan-tuan, ejen intelijen Israel, yang kalau pada waktu itu Mossad lebih power daripada CIA, saya kira. Sebab kita baca kan tentang siapa yang kena gantung di Syria tu, Eli Cohen kan, Eli Cohen, kisah benar tu kan. Bagaimana mereka boleh menyusup masuk ejen mereka sampai menyamak, sampai jadi toki kedai, lepas tu jadi orang yang kuat dengan rapat dengan general kan, Eli Cohen tu. Banyak kisah-kisah Mossad ni, banyak silat-silat di negara kita pun macam kita tak tahu Mossad punya kehebatan. Jadi Mossad pun dah sampaikan maklumat kepada mereka punya, saya tak berani sebut, saya takut silap ni, Golden Meir, PM ke Presiden perempuan tu, bagi tahu kat Golda Meir tu, kata Mesir dengan Syria ready dah nak serang. Tetapi masa ni Israel dia tak expect yang betul ataupun tidak Mesir dengan Syria berani itu nak serang. Sebab kalau kita baca, kalau kita patah balik kuliah-kuliah lepas, perang tahun 67, perang tahun 49, Israel yang mula dulu. Dia kacau dulu, dia provoke dulu ataupun dia serang dulu. Mana mungkin kali ni depa nak serang dulu. Depa tak seberani tu. Tapi di situ kesilapan Israel. Israel dia begitu selesa sebab di belakang dia ada Amerika Syarikat. Di belakang dia ada Amerika Syarikat dan ada seorang Fisher nama dia, Fisher, F-I-C-H-E-R. Dia tu ketua Yahudi di Amerika, dia yang paling kuat lobby. Masa tu Presiden Nixon, Richard Nixon. Apa-apa kehendak Israel kena bagi. Jadi Israel begitu kukuh kerana di belakang mereka ada Amerika. Tetapi mereka lupa area zaman 60-an itu atau 70-an itu adalah zaman, boleh tak saya kata perang dingin, sampai dah area tu. Maksudnya Rusia ni dia duk cuba nak menyaingi nama Amerika. Tapi kalau kita baca sejarah, Rusia dengan Amerika ni dulunya perang pertama tu depa satu blok kan. Tak apalah. Tapi maksudnya Soviet ni dia cuba nak menyaingi. Bahkan yalah perlumbaan ke bulan semua tu pun depa duk lawan juga kan. Okey. Maka Rusia duk ready dah.
Okay, by any time untuk bekalkan senjata dia. Dia punya jet dia, dia punya MiG apa semua tu, saya tak hafal semua nama senjata. Malah tapi Anwar Sadat dia ada dilema. Kalau Rusia masuk dan Rusia punya Soviet ni ada pengaruh dekat Mesir, yang akan dapat nama ataupun dapat tempiah yang akan jadi jambatan untuk Rusia salurkan bantuan ialah Ali Sabri itu. Sebab parti dia tu sosialis. Jadi Anwar Sadat kena memikirkan sesuatu. Itu yang buat last dia sign perjanjian tu, kita nak cerita lagi ni. Okey. Matt Fisher nama dia, Amerika punya orang. Okey, baik. Tuan-tuan, maka disusun strategi Syria dan Mesir nak serang Israel, cuma Israel tak percaya. Ini diakui. Saya baru tengok semalam pembentangan kata kerja lah, orang putih punya lah, tentang perang ni, disebut sebagai perang 67 ni. Memang mereka sebut, saya tak tahu dia Yahudi tak Yahudi, tapi dia orang putih. Dia kata Israel memang tak expect untuk menerima serangan itu, dan dia akui kesilapan Israel masa tu, sebab dia macam underestimate Mesir dengan Syria nak serang. Okay? Dan memang peringkat awal dia kena. Okay? Raja Hussein Jordan pergi bagi tahu, dia pun tak yakin. Dia berkata mungkin Raja Hussein Jordan ni pakat dengan Mesir dengan Syria. Okey, satu. Yang kedua, Mossad pun bagi tahu sore ni, tapi Golda Meir tak percaya. Sebab tu lepas perang 73 ni, Golda Meir letak jawatan. Pasal tamparan hebat kepada dia. Ramai tentera depa mati, beribu depa punya tank rosak musnah. Okey. Dan tuan-tuan ingat tak, orang ustaz-ustaz pernah cerita dalam kuliah yang Israel buat tembok pasir, yang tembok tak jadi apa tu. Zaman ni bad left, apa nama dia punya, bad left tu belakang tu, tembok tu nama tu bad left apa, tembok bar left, tembok bar left. Saya bisa dengar dulu masa sekolah, ada ustaz cerita di sekolah, dia kata ulama yang mimpi. Tapi saya baca buku Dr. Fadullah Jamil, dia kata anggota tentera tu satu orang prebet biasa yang mimpi, orang alim tapi dia tentera. Kita hormat lah, kita hormat. Saya pun tak tahu, saya datang kemudian, ingat. Tapi pokoknya persoalan mimpi tu disebutkan oleh kedua-duanya lah. Kalau dalam hadis kita kata mutawatir bimaknawi, kita setuju atas makna, atas satu benda yang common, tapi mungkin jalan cerita yang berbeza. Tapi pokoknya benda tu berlaku dalam sejarah kan. Memang Mesir tembok meriam ayak kot, water cannon kan, tembok dan runtuh. Bukanlah runtuh, boleh tembus lah tembok tu. Dan sebelumnya Israel begitu percaya dengan kekuatan tembok tu. Macam mana sekarang Israel terlalu percaya dengan dia punya apa punya dom apa yang boleh tembak tu, Iron Dome kan. Begitulah dulu dia terlalu percaya dengan kekuatan bar left mereka ni. Cuma sekarang ni kita tak ada orang yang nak mimpi ke, tak tahulah. Sekarang ni mimpi macam-macam tu kan. Mimpi segala, pindah rumah lah, masuk gunung lah, pergi banjaran lah. Saya satu ketika TV Hijrah telefon tanya pasal mimpi ni, minta pendapat kan. Saya ceritalah sikit, saya pun tak pandai sangat. Lepas tu yang mereka panggil pi analisis tu, pasal persoalan mimpi ni macam mana, kita tolak tak tolak. Islam meraihkan mimpi. Islam meraihkan mimpi. Bahkan kalau mimpi yang baik, busyra minallah, itu kabar baik daripada Allah. Dalam Quran berapa banyak cerita mimpi. Mimpi Nabi Yusuf, mimpi Nabi Ibrahim, mimpi Rasulullah sendiri, laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Banyak cerita mimpi. Muhammad bin Sirin, ulama yang pandai menafsir mimpi. Cuma dia mesti ada disiplin. Dia tak boleh redah saja kan. Dia mesti kena ada disiplin dia. Imam Ibn Katsir pernah cerita dalam Bidayah wa Nihayah, dia mimpi jumpa Imam Nawawi. Sebab Imam Nawawi wafat lebih awal. Dia tanya Imam Nawawi, kenapa Imam Nawawi dalam Syarah Muhazzab tak sebut nama ulama, tak sebut qaul Imam Ibn Hazm Al-Andalusi. Dia bagi alasan dia, tapi dia tulis dalam buku dia, bermaksud ulama juga bercakap tentang mimpi. Cuma kalau mimpi itu membawa kepada movement, membawa kepada orang berhenti kerja, membawa kepada orang kepada menyalahkan orang lain, itu kena bincang. Apa nama bapa kaunseling dunia tu, Sigmund Freud, dia ada satu buku Interpretation of Dreams. Dia sebut mimpi ni ialah sesuatu benda yang manusia tu nak dekat dunia realiti tak tercapai, dia akan terbawa ke alam mimpi dia. Bahkan apa yang disebut oleh Freud itu sama adalah hadis Nabi. Nabi sebut igawan waktu realiti itu kadang-kadang dia boleh jadi mimpi. Sebab Nabi kata ru'ya salah satun, mimpi ada tiga.
Satu daripada Allah, yang kedua igawan seseorang manusia, yang ketiga daripada syaitan. Okey. Tapi dalam kes ni mimpi jadi. Mungkin firasat orang Islam, orang beriman dan sebagainya. Bukan mimpi semua kita tolak. Okey, cuma mimpi tak boleh jadi satu timbangan nombor satu. Kenapa kena undi pemimpin ni bila dia akan datang? Saya mimpi dia ni tak boleh. Kalau saya mimpi, hukum atas saya seorang-seorang tak boleh lah. Tapi kalau orang kempen, saya mimpi kena undi dia, tak boleh lah. Jadi tak boleh jadi ukuran. Baik. Maka masa ni disebut dalam ni sebut tak? Dan dia tak sebut no. Tapi saya sebutlah. Beberapa negara sokong, okay? Dan rakyat mereka menyokong lah maksudnya. Bahkan Saudi juga kuat masa ni. Saya duk kaji kenapa Saudi kuat menyokong masa ni. Tak silap saya, zaman ni zaman King Faisal. Betul tak? Sana saya sebut silap. King Faisal lah. King Faisal dibunuh 74 King Faisal dibunuh, tak silap saya. Maksudnya zaman King Faisal kan? Dan zaman ni juga ada oil embargo, seingat saya. Saya silap betulkan saya no? Jadi maksudnya King Faisal orang yang sangat pemimpin Islam Saudi yang sangat alert dan sangat against Israel. Dan bagi saya mungkin the only lah kot kalau saya silap. Tapi saya rasa yang kita nampak sebagai anak muda 30 yang saya nampak, dialah yang the only Saudi punya orang yang nampak betul-betul against Israel. Sebelum tu kita bincang tentang Saudi banyak nak menempatkan nama mereka di Yaman kan, kita bincang dalam tahun 49. Tapi zaman King Faisal bukan begitu. Okey. Zaman King Faisal bukan begitu. Dia banyak bercakap tentang Israel dan sebagainya, dan dia tegas dengan pendirian dia untuk lawan Israel. Okey, baik. Maka bila berlaku perang tu tuan-tuan, secara teknikal perang saya tak cerita lah, saya pun tak pandai sangat teknikal perang tu. Cuma kalau kita baca beberapa buku moden ini, dia sebutlah berapa biji tank dia guna. Amerika hantar juga dia punya pasukan dia, Rusia bukan pasukan, teknologi dia. Sebab macam tu Amerika pun nak test teknologi dia, Rusia pun nak test teknologi dia. Sebab tu dia pakai istilah perang dingin kot. Masing-masing perang, maksudnya perang nak test teknologi, perang nak test siapa paling kuat, perang nak test siapa boleh pergi lagi tinggi ke angkasa. Jadi masa ni tuan-tuan, Rusia ataupun Soviet ni side belah Mesir dan Syria. Side belah Mesir dan Syria. Syria masa ni Hafiz Assad. 2 hari pertama serangan memang Islam memang lead, memang menang. Berapa banyak tentera Israel hancur, tank mereka hancur 2 hari pertama. Hancur. Di belah Bukit Golan pun begitulah. Namun bila mana Mark Fisher ini di parlimen lah, saya tak tahu sebut nama parlimen Amerika lah, memang mendesak Richard Nixon untuk keluarkan apa saja aset Amerika yang ada untuk bantu bagi Israel menang balik. Dan seperti selalu Amerika akan tunduk kepada kehendak Israel. Maka dalam buku bukan doktor ni, saya rasa Ustaz Syahid Abdullah ni disebut Amerika dah keluarkan Blackbird. Blackbird ni saya kenal lah, saya dah tengok di internet. Tapi Blackbird ni macam modern. Tapi kalau Blackbird ni dah ada tahun 73, bermaksud lama lah Blackbird ni, saya tak pasti. Tapi nama dia Blackbird. Tuan-tuan boleh balik tengok di internet nanti, type lah Blackbird US Army kan. Tengok dia macam moden. Saya tak pasti sama ada betul atau betul dia dah naik tahun 73. Kalau betul Blackbird itu yang dimasukkan, dahsyat lah. Pasal Blackbird ni dia terbang, memang radar tak boleh kesan. Dia tinggi, dia sangat tinggi. Itu antara kunci kemenangan Israel. Dia boleh kesan, dia boleh bagi info yang tepat kepada Israel. Okey, tentera Syria kat belah mana sekarang? Berapa orang, berapa tank, mereka nak bergerak ke arah mana? Tepat. Dan radar, memang masa tu Mesir dengan Syria pakai radar Rusia, sistem radar Rusia, tapi sistem radar Rusia pun tak boleh detect. Pasal Blackbird ni dia terbang tinggi. Satu dokumentari National Geographic sebut tentang betapa rakyat Amerika Syarikat tak suka dengan kerajaannya. Ini cerita sekarang, tahun 2020, 2019, 2021. Sebab bagi mereka, privasi mereka telah tidak ada. Kerana mereka meyakini di ruang angkasa mereka ini bukanlah angkasa yang atas tu. Langit mereka ini sentiasa ada jet-jet Amerika ataupun dia punya Predator ataupun apa sahaja senjata dia tu. Okey, dia panggil stealth, pun pakai juga stealth kan. Yang sentiasa duk tengok rakyat dia buat apa. Depa against depa punya government dalam kes tersebut. Mungkin mereka bercakap, mungkin depa duduk dalam negara depa tahulah. Mungkin betul, mungkin salah kan. Tapi bermaksud dia boleh dah nak spy. Tajassus. Tajassus tu memata-mata. Tajassus memata-mata. Teringat hadis
tentang Dajjal. Yang jaga Dajjal itu Jassasah kalau ikut wazan dia di sudut sorof, wazan yang sama. Dia satu rumah dengan Jassasah ni. Maksud Jassasah ni spy. Yalah, dalam hadis Tamim Al-Dari, hadis Sahih Bukhari sebut Jassasah tu makhluk yang berbulu daripada atas sampai kaki, bulu dia hitam daripada atas sampai kaki dan bulu dia tebal. Wire apa? Tak tahu. Server apa? Tak tahulah kan. Bila hadis kata binatang lah, makhluk yang tak ada kemaluan. Bulu dia hitam tebal dan panjang daripada kepala sampai kaki. Siapa kata? Tamim Al-Dari kata. Hadis dalam Sahih Bukhari. Tapi bila digunakan istilah Jassasah tu bermaksud spy. Sebab dalam Quran sebut la tajassasu kan, jangan kamu mengintip spy orang, kesalahan orang, apa yang orang buat dalam rumah tak boleh. Itu yang rakyat Amerika concern sekarang bila dia meyakini Amerika sekarang, kerajaan Amerika di atas duk pantau apa dia buat di bawah. Sentiasa ada kamera di atas yang berlegar-legar. Boleh jadi ya. Kadang-kadang dia mengatakan Korea Utara begitu kawal rakyat dia, mungkin dia pun sama, cuma dia tak tunjuk macam Korea Utara tunjuk kan. Pendek kata itulah fitnah dunia akhir zaman. Tak apalah, saya nak teruskan. Dah bunyi dah kan. Saya sipil lagi. Dan ternyata Israel juga turut bersedia untuk perang. Perang telah dilakukan secara mengejut oleh angkatan tentera Mesir. Dalam perang ini tentera Arab berperang dan berjaya mencapai beberapa kemenangan. Itu yang kata tadi tu, mengejut. Mereka tak expect pun. Yang pertama, mereka tak expect Mesir akan serang. Selalu mereka provoke dulu, satu. Yang kedua, itu hari perayaan mereka, takkan nak serang. Yang ketiga, bulan puasa orang Islam, serang. Okay. Dan mereka mengakui kesilapan mereka, tak percaya dengan maklumat daripada Raja Hussein dan juga intelijen mereka. Baik, kita pergi tuan natijah nah. Lepas ni tajuk perang Lubnan seronok tuan. Perang Lubnan ni seronok ni. Dia naik cerita Hizbullah. Tak apa lepas ni. Masa tu Arab gagal mencapai objektif perang, iaitu menghilangkan kesan percerbuhan. Ya, sebab saya kata tadi 2 hari pertama kita menang, tetapi hari-hari lepas tu Israel balas balik. Kemusnahan kepada kita pun banyak, tamparan yang hebat kepada kita juga. Okey. Yang kedua, perang ini menunjukkan tentera Arab berbeza dengan tentera sebelumnya. Sebab kali ini mereka berperang dengan gagah dan berani, tak nafi. Bahkan memang disokong, bahkan sukarelawan. Saya gunakan istilah sukarelawan. Daripada Saudi, daripada Yaman, daripada Iraq pun mai, okey, untuk bantu. Kemudian yang tiganya, memecahkan kata-kata tentera Israel yang tidak boleh dikalahkan. Maksudnya boleh dikalahkan. Okey. Yang keempat, penggunaan minyak sebagai senjata menyelahkan kekuatan Arab. Saya huras lagi. Nombor 5, menundukkan Israel untuk duduk di meja perundingan dan meninggalkan keangkuhannya. Baik. Bila Amerika campur tangan, itu membangkitkan kemarahan Saudi. Itu yang jadi oil embargo lepas tu. Saya faham begitulah. Okey. Tapi lepas tu King Faisal terpaksa membayar harga yang mahal lah. Dia dibunuh oleh Faisal juga, anak saudara dia yang baru pulang daripada barat. Saya tak pasti Britain ke Amerika, tapi baru balik kan, bunuh dia. Okay, tapi dia maafkan. Saya tak pasti dia tak mati terus kot. Dia maafkan anak saudara dia tu. Tuan-tuan tengok di YouTube, type seruan suci, eja lama, SUCHI. Ada dokumentari daripada Finas, tunjuk yang daripada Tuan Agong kita yang kedua, Sultan Perleh, Raja Perleh tu pergi Mekah. Tuan tengok dokumentari tu 40 minit. Tuan dapat tengok King Faisal masa tu. Tengok dia tu, ya Allah. Saya ingatkan pakcik tua mana, pakcik Gad yang tolong duk iring. Tengok balik, ni King Faisal. Agong kita nampak bertanjak lagi. Dia nampak relax, seperti orang tua biasa. Tengok seronok tengok suasana di Mekah masa tu orang panggil apa, kapal Malaysia kan pergi Mekah kan. Ada video tu cantik, color di YouTube ada. Finas memang tak silap saya. Cuti lama tu, pandai-pandai torah buka-buka ada. Seronok tengok pergi naik kapal Okey, selepas perang berlaku perundingan. Islam menang 2 hari awal. Lepas tu Israel conquer, tapi masing-masing banyak kalah, banyak rugi, banyak musnah. Maka diheret ke meja rundingan. Seringkas cerita, berlaku beberapa rundingan selepas tu, tapi yang paling diingati perjanjian tu lah, Camp David, Anwar Sadat kan yang paling diingati. Tapi zaman tu tak silap saya bukan Nixon dah, zaman Carter. 78 sign Camp David, dan Amerika menyatakan kepada Mesir boleh antara intipati utama Camp David ialah Semenanjung Sinai dapat balik kat Mesir.
Tetapi Mesir kena iktiraf kedaulatan Israel, dan juga barang-barang Israel boleh dijual di Mesir, barang-barang Mesir boleh dijual di Israel. Nampak macam adil, tetapi Israel dah banyak produk, Mesir belum ada produk. Tu kena buat. Kadang-kadang orang kafir buat satu-satu plot perjanjian ni nampak macam fair, tapi bila kita fikir dua kali, kita tertipu lagi. Okey, awak boleh jual kat kami boleh jual kat awak. Memang boleh jual, tapi dekat sana dia pun nak beli dah. Satu. Yang kedua, produk kita pun tak berapa banyak. Sebelumnya tuan-tuan, zaman Nabi, isi perjanjian nampak macam condong kepada orang kafir yang Nabi buat. Tapi bila fikir dua kali, Islam yang menang. Perjanjian Hudaibiyah. Kan dua isi, dia lima, tapi yang dua tu kata apa? Orang Islam daripada Mekah yang datang selepas hijrah kan, yang bukan ikut hijrah Nabi ni, yang mai kemudian. Orang Mekah yang baru masuk Islam mai Madinah kena bagi balik kan, salah satu kan. Okey. Yang kedua, orang Islam dah yang pi duduk di Mekah tak payah bagi balik. Oh, kita baca-baca macam tak fair lah. Tapi bila fikir balik dua kali, baguslah. Sebab orang Islam yang pi di Mekah tak payah patah balik tu boleh jadi spy untuk Nabi. Okey. Kan? Baguslah. Okey. Dan orang yang pi ke Madinah tu kena bagi balik Mekah, biar pi duduk tempat dia. Maksudnya walaupun nampak sekali mata macam kita kena, tetapi bila fikir dua kali, Islam sedang menang macam tu. Nabi sangat kuat kepakaran intelijen. Itu yang saya fikir orang kufar yang popularkan intelijen ni, sedangkan Nabi kita yang mulakan dulu. Sayyidina Ali antaranya. Kemudian beberapa orang sahabat yang awal dalam perang Badar. Sebab tu kalau tuan-tuan buka dalam kitab Syarah Sahih Muslim, orang bincang tentang hadis perang Badar, memang ulama susun berapakah prajurit Badar. Yang paling popular berapa? 313 kan. Tetapi kalau buka dalam kitab syarah, ada kata 313, ada kata 315, ada kata 317. Sebab apa? Metod pengiraan tu. Ada yang kata termasuk Nabi, ada yang kata tak termasuk Nabi, ada yang kata termasuk dengan spy. Nampak? Nabi hantar spy dulu. Ada yang kira 313 tu yang di medan saja, tak termasuk spy. Itu yang membuatkan kiraan mereka itu berbeza. Sedangkan kesemua pendapat itu betul. Cuma cara kira tu yang membuatkan mereka berbeza. Yang membuatkan mereka berbeza. Okey, selepas pada berlaku Camp David tu, harga yang mahal perlu dibayar oleh Anwar Sadat. Mesir dibuang daripada Liga Arab. 10 tahun seingat saya dibuang daripada Liga Arab. Saya tulis dalam buku saya Segelas Asir di Muara Nil tentang itu sisi lain lah. Sisi lain Camp David Agreement. Saya bukan sokong Sadat, cuma saya cetuskan kenapa masa tu Sadat dia macam kehilangan orang, dia macam kehilangan tunjang, mau tak mau dia kena sign juga. Maksudnya orang Islam masa tu kita angkat dia suruh perang, dia pun perang. Bila dia menang dia hero, tapi bila dia kalah dia petualang. Saya timbulkan persoalan tu dalam buku saya. Bukan saya sokong dia, cuma saya nak bagi tahu mana pi jutaan orang Islam yang lain ketika mana dia berseorangan. Kes yang sama jadi dekat Morsi. Kes yang sama lah. Maksudnya kita menjadi umat yang banyak bertepuk tangan saja. Tepuk tangan tuan-tuan, bukan semua orang puji kita tepuk tangan. Ada kalanya tepuk tangan itu membunuh. Nyamuk mai kita tepuk. Tepukan itu membunuh nyamuk. Bukan semua tepuk bawa benda baik. Ada tepuk yang bawa kematian. Sebab tu kita kena hati dengan puja-puji orang ni. Takut. Okey. Lepas tu berlaku rusuhan, riot. Dia panggil sebagai, bukan revolusi ya. Riot lah, riot. Rusuhan roti. The bread riot. Berlaku pasal masa tu harga barang naik dan makanan utama mereka tepung kan, naik harga, maka berlaku rusuhan. Sadat dibunuh. Okey, saya nak tutup dengan Sadat dibunuh dulu lah. Sadat dibunuh ni tuan-tuan, yang bunuh dia tu saya ingat nama kedua, Islam Boli kan. Nama depannya saya tak ingat. Dia salah seorang anggota tentera, tapi dia ada juga pengaruh ikhwan dalam diri dia. Masa tu yang kena tahan Syekh Zawahiri dengan Omar Abdul Rahman kena nama dia. Tapi tak apa, Islam Boli ni tembak melulu masa pembarisan tu. Tembak melulu. Tetapi Anwar Sadat dia mati terpijak. Okey. Poin dia, Sadat mati dibunuh akibat kemarahan orang rakyat sebab dia sign agreement tu, kemarahan orang Islam, betul. Saya tak nafi dia khianat, dia sign, tapi saya timbulkan persoalan masa dia berjuang macam mana pula kita. Okey. Sebab hari ni kita banyak question orang, kan? Bila dia berjuang dia lah hero, tapi bila dia kalah ataupun dia tersilap sekali, dia lah petualang.
Kita pula di mana? Okey, baik. Tak apa. Yang saya nak timbulkan adalah anak saudara dia Tala'at Sadat, kalau saya silap, Tala'at Sadat nama anak saudara dia, pernah filekan saman dekat Mesir kepada kerajaan Mesir. Dia mengatakan sebenarnya bapa saudara dia bukan dibunuh oleh Islam Boli ni, tetapi dibunuh oleh kerajaan Mesir sendiri. Menarik kot yang tu. Okey. Hosni Mubarak yang antara yang pertama penjarakan Tala'at ni, sebab dia kata fitnah kepada kerajaan. Sebab mungkin Hosni Mubarak ni antara orang yang plan untuk kematian Anwar Sadat ni. Pokoknya kesimpulannya, penutupnya, Anwar Sadat majlis perkemudian dia tidak dihadiri oleh mana-mana pemimpin Islam. Tak main. Marah semua kat dia. Tetapi dihadiri oleh pemimpin-pemimpin Amerika Syarikat. Sebab kenapa yang Anwar Sadat lah kali design juga, tuan-tuan ingat tak yang awal-awal saya sebut tadi tu? Bila Anwar Sadat merasakan kalau pengaruh Soviet makin kuat dekat Mesir, kalau kita menang battle 2 hari ni, bukan aku yang naik, tapi musuh politik aku, Ali Sabri ni, sebab dia sosialis. Jadi perlukah aku pergi kepada Amerika masa ni? Dia mula fikir lah. Okay? Dan itu yang membawa kepada satu kronologi yang panjang sebenarnya ni. Beberapa orang pegawai Amerika datang kepada dia menawarkan untuk langsaikan hutang. Bukan langsaikan hutang, menawarkan hutang. Sebenarnya dia bukan bagi duit, dia bagi hutang. Dan kesan dia, saya baru tahu, saya jujur dengan tuan-tuan, saya pun baru tahu bila saya baca 2-3 hari ni sebab nak bersedia untuk tajuk ni. Rupanya duit Mesir dulu lagi tinggi daripada US sebelum perang ni. Tapi bila kesan perang, lepas tu Mesir mungkin logik lah kot, sebab Mesir kan masa tu Suez orang lalu apa semua kan. Lepas perang dan Mesir mula meminjam kepada Bank Dunia, terkena riba yang tinggi, maka menyebabkan orang panggil apa, inflasi makin banyak, akhirnya rakyat hilang kerja, barang-barang utama makin naik harga, maka rakyat marah. Itu yang berlaku. Negara Islam dunia buang dia, rakyat dia buang dia. Itu harga yang dia perlu dibayar oleh seorang yang bernama Anwar Sadat, yang tersepit antara dua dilema. Saya tak mengatakan dia betul, dia khianat, cuma saya sengaja seronok timbulkan persoalan. Masa dia tersepit tu, yang lain di mana? Sedangkan masa dia tersepit tu, negara-negara Islam yang lain yang mungkin yang ada duit dah, mungkin kita boleh bersatu, kita boleh buat, kita cakap boleh lah dengan surau macam ni tapi di peringkat atasan ni dia pun tak fikir macam tu. Macam kita kata lah, sekolah tahfiz banyak-banyak, kalau boleh bergabung, macam-macam kita boleh buat dengan satukan dana kita tu kan. Tapi kita boleh cakap lah, dan kita kena terima orang akan marah kita. Awak cakap macam tu, susah juga dalam dunia sekarang tuan-tuan. Kita bercakap tentang idea, suka. Sedangkan kalau kita bergabung, saya fikir kita boleh buat komplek yang lebih besar, budak yang lebih ramai, kurikulum yang lebih bersepadu. Sila-sila anak-anak kita yang bekerja dekat sekolah tahfiz rakyat ni, dia boleh ada sistem transfer, boleh sistem pindah. Bila dia menikah, dia nak pindah pergi Pahang, kita ada keluarga rakyat Pahang yang bawah sistem kita, yang boleh pindah macam KPM punya sekolah. Kita boleh buat macam tu, seronok tuan. Kita boleh buktikan kita ada dongzong Islam punya yang kuat, persatuan yang kuat. Tapi pasal usaha tu tak boleh lagi lah tuan-tuan. Yang tu yang saya ingat sebelum saya mati, tua-tua esok saya nak buat. Kalau mungkin saya muda, orang tak dengar sangat pandangan kita kan. So dia naik 50-60 mungkin orang dengar sikit, saya nak buat dulu. Kita ikat dulu dalam satu kurikulum, satu core kurikulum kan. Kita ada satu stand kita. So kalau jadi apa-apa orang rendahkan orang Islam pun, kita ada jemaah. Yadullah ma'al jemaah. Pertolongan Allah bersama jemaah. Bukan seorang Allah tak tolong, tapi bila berjemaah itu nampak lebih kuat. Wallahu taala alam. Saya minta maaf tuan-tuan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا مما يتفرقا معصوما ولا تجعلنا في ولا معنا ولا متبعونا شيئا ولا مطلوب ولا محروما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.